dia kena beringat. Yang seumpama ni. Takut-takut berlaku lagu ni. Tapi Hudzaifah ni seorang sahabat yang faham. Dia faham mana benda ni, dan Nabi SAW sendiri cerita ini syaitan, iblis ni, kerjaan iblis ni. Maka dia tahulah sahabat-sahabat tadi pun menyesal, sedih, ada yang menangis macam-macam lah sedihnya. Hudzaifah ni dia faham. Bila begitu dia bukan nak marah kepada sahabat-sahabat yang telah membunuh ayah dia tu, tetapi sebaliknya dia minta Allah SWT ampunkan. Kalau nak kira kesalahan lah, ketelanjuran, mereka itu minta Allah SWT ampunkan. Ini dalam riwayat kita jumpa bawah ni. Dulu berapa kali dah jumpa ni. Dia sebut, Urwah kata ini adalah satu peninggalan Hudzaifah yang baik, pengajaran daripada Hudzaifah yang baik untuk orang kemudian, sampai bila-bila pun, sampai dia mati, iaitu dia duduk berdoa semacam, biar Allah SWT ampunkan orang yang bunuh ayah dia. Itu satu pengajaran yang baik, yang perlu dicontohi. Tidak kata berdendam pula, tidak. Ataupun satu lagi makna seperti kita kata tadi lah, Hudzaifah berasa sedih lah sampai ke mati mengingatkan peristiwa tu. Bukan sedih manakala berasa hati dengan sahabat-sahabat yang bunuh secara tersalah ayah dia tu, tidak, tapi kerana berlakunya keadaan tu. Kerana berlakunya keadaan tu. Tentu sekali lah masing-masing itu berasa alangkah baiknya kalau mati itu ketika berlawan dengan orang kafir, bukan sama sendiri lagu tu. Itu yang dia jadi sedih tu. Jadi ingat sampai ke mati. Mengikut satu makna lagi, ada dua makna lah sini. Di sini dari segi zahirnya kita tengok keampunan dalam pembunuhan secara tersalah selepas mati. Apa makna? Keampunan ni keampunan lagu mana maksudnya? Keampunan ni seperti kita kata tadi lah, Allah SWT ampunkan. Bukan makna faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Bukan hal tu, bukan termasuk dalam hal tu. Bukan keampunan ni daripada pihak keluarga si mati ni, baru dia boleh ampun selepas mati. Mana kalau sebelum mati tu dia tak boleh ampun, gitu kah? Tak ada makna kalau begitu. Sebab nak boleh kata ampun kau tak ampun kau terhadap orang yang bunuh ayah dia ni, nak tahu ampun kau tidak ampun, dia maaf kau tidak maaf, apabila ayah dia mati dulu barulah tahu. Ataupun orang lain pun apabila mati hak berkenaan. Kalau selagi tak mati tak boleh nak hukum. Nak kata dia nak kisah, nak lagu mana dia tak mati lagi. Ataupun dia tak payah kisah lah, payah dia nak dia lagu mana, nak buat keputusan lagu mana, dah tak mati lagi. Kok mana-mana pun dia kena selepas mati. Jadi apa maknanya keampunan selepas mati? Ini menunjukkan bahawa keampunan di sini bukan keampunan oleh pihak waliyul maqtul ataupun keluarga yang terbunuh itu. Anak kau macam sini anak, bukan makna keampunan tu, bukan tu. Sebab hak tu sudah tentu kena lepas mati. Nak tahu ampun ke tidak ampun tu. Hak di sini maksud keampunan ni Allah ampunkan. Allah ampunkan di situ. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam hasyiah kita nombor 1, cuba perhati hasyiah kitab ni, afu waliyil maqtul 'anil qatil fil qatl al khata' ba'da al maut al maqtul wa laysa al murad afu al maqtul li'annahu muhal. Kalau kita nak kata diampunkan yang kena bunuh tu pun tak boleh juga. Hak ni maksud keampunan waliyul maqtul terhadap orang yang membunuh dia dalam kes pembunuhan secara tersalah, dia ampunkan. Satu lagi Allah ampunkan. Dia nak ampun kau, kalau dikata dia nak ampun mesti kena mati dulu. Ataupun dia nak terima apa ni, diat. Mana dia ampunlah, kalau terima diat tu dia ampunlah. Ataupun dia kalau kisah tak ada sini, dah moga apa ni tidak sengaja, tak tahu tu. Bukan maksud ampun di sini ampun maktul itu, li'annahu muhal wa inna maqiyatahu bima ba'da al-maut li'annahu la yazharu atharuhu illa fi. Sebab itulah seperti kita kata tadilah, sebab tidak nyata kesan keampunan itu kecuali selepas mati.
Lepas tu di ujung tu dia kata, Ibn Battal berkata ajma'u tentang keampunan waliul maqtul itu hanya selepas mati yang terbunuh tu. Memanglah selepas mati tu barulah ada keampunan dia tu. Tak apalah. Habis itu. Bab firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'ah. Di bawah tajuk ni dia tak ada buat mari satu pun hadis. Hanya buat mari ayat tu saja. Tidak boleh seseorang mukmin tu bunuh seorang mukmin yang lain kecuali zahir dia ni, kecuali secara tersalah. Yani kalau secara tersalah boleh. Apakah makna begitu? Tidak makna lagu tu. Tidak makna lagu tu. Tapi kalau zahir tu, kalau tengok zahir dia tu begitulah. Sebab itulah dalam hasyiah ni pun dia kata illa khata'an zahiruhu ghairu murad. Zahirnya tidak dimaksudkan di sini. Yang ni hak zahirnya orang mukmin ni tak boleh bunuh orang mukmin lain, tidak boleh bunuh kecuali dengan secara sengaja, tidak sengaja, kecuali dengan secara tersalah baru boleh. Mana apa maknanya? Yang ni kalau sengaja tak boleh, kalau secara tersalah boleh. Nak suruh bunuh kah? Kalau mengikut zahir, tidak, zahir dia tidak dipakai di sini. Sebab apa? Sebab tidak disyariatkan membunuhnya dengan secara tersalah pun tak ada suruh. Dengan sengaja ke tersalah ke tak ada suruh. Tetapi takdirnya gini, takdirnya illa in qatalahu khata'an, gitu. Illa in qatalahu khata'an. Asma'i berkata al-ma'na illa an yaqtulahu khata'an. Illa an yaqtulahu khata'an. Yani seseorang mukmin itu tidak berdosa kalau membunuh secara tersalah. Gitulah maksudnya. Baru tidak berdosa kalau dia membunuh dengan tersalah. Kalau tidak, dosa. Mana orang mukmin tak boleh bunuh sebab dosa. Baru tidak berdosa, hak tidak berdosanya kalau dia bunuh dengan tidak sengaja ataupun dengan tersalah. Seperti itu juga. Artinya kalau dah dia tu tidak salah dan tidak berdosa, supaya dengan hak tadi jugalah diampunkanlah dia tu. Supaya dengan hak bab tadi juga diampun juga dia tu. Babun idza aqarra bil qatl marratan qutila bihi. Ini bab kalau orang yang membunuh tu mengaku sekali, qutila bihi, dibunuh dia dengan sebabnya. Semalam kita jumpa dah, sebut dah, iaitu ada yang mengatakan kalau sekali bunuh mengaku tu cukup dah. Tidak kata kena banyak kali. Anda sebut dah semalam, Imam Abu Hanifah kata tak boleh, suka-sukanya kena 2 kali. Dia lagu tu kalau kes zina ni tak boleh sekali, kena 4 kali. 4 kali pula tempat lain-lain pula, tempat lain dalam, tak boleh majlis yang sama, tak boleh. Dianya payahlah. Kalau hak kes bunuh ni pun orang yang membunuh tu kena mengaku sekurang-kurangnya 2 kali, sekali tak boleh. Gitu. Di sini apabila Imam Bukhari buat tajuk lagu ni, berarti dia menyokong, dia sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan dalam kes bunuh ni sekali mengaku pun sudah memadai dah. Sudah memadai. Itulah, itu cara Bukhari. Babun idza aqarra bil qatli marratan qutila bihi. Gitu. Dalam hadis ini tak ada sebut Nabi SAW tanya dia berapa kali, nak boleh ke dia mengaku. Bila tak ada sebut, bila tanya dia, kira-kiranya pakai hak umum lah, tanya sekali. Lepas tu dia mengaku sekali, fa'tarafa, dia mengaku. Dia mengaku di sini tak ada sebut banyak kali, tapi dia mengaku sekurang-kurangnya sekali. Sekali itulah yang dipakai. Gitu dia ambil. Hak itulah hadis tu juga.